أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Jumaat. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini, pada petang ni, insya-Allah kita dapat berjumpa dalam satu sesi dalam satu kelas tuition UPKK percuma. Alhamdulillah. Tahniah saya ucapkan kepada semua anak-anak murid, kalau ada ibu bapa, kalau ada guru-guru, para asatiza yang bersama pada petang ni, insya-Allah kita sama-sama akan berkongsi ilmu pada petang ini, insya-Allah. Baik, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada petang ni kalau tengok kepada siaran langsung, kita tengok ada alhamdulillah dah seramai 100 lebih yang bersama-sama dengan kita. Mudah-mudahan boleh lagi ajak kawan-kawan yang lain hadir bersama untuk sama-sama kita berkongsi menuntut ilmu pada petang Jumaat ini. Untuk makluman semua, ibu bapa, anak-anak yang berada pada hari ini, kelas tuition UPKK percuma ini dianjurkan oleh iGuru Selangor dan Gabungan Sekolah Islam Swasta GASIS berserta dengan rakan strategik kami, Akademi YouTuber Guru Malaysia AYU, eDidik Malaysia dan juga Kelab Guru Malaysia. Alhamdulillah dengan kerjasama semua kita dapat adakan kelas tuition secara alam maya ini, secara percuma ini untuk adik-adik semua yang akan menghadapi kelas ataupun peperiksaan besar tahun ni UPKK yang mana batch 2020 dan juga batch 2021 kan. Jadi tahun ni ramai yang akan mengambil peperiksaan UPKK kan. Jadi kita sama-samalah doa, kita mendoakan supaya kita anak-anak tahun 5 sama ada tahun 2020 ataupun 2021 yang akan menghadapi UPKK pada tahun ini berjaya dengan cemerlang lah, insya-Allah, mudah-mudahan, amin. Baik, sebelum kita mula dengan sharing kita ataupun kelas kita ini, sedikit saya nak kongsikan dengan adik-adik semua berkaitan dengan adab kita belajar online, kan, adab kita belajar online, dan kita tak lari daripada, walaupun kita belajar secara online, tapi kita nak praktikkan juga adab-adab kita semasa kita belajar secara fizikal. Jadi adik-adik yang saya kasih sekalian, yang pertama adab yang perlu adik-adik buat sebelum kita nak mula kelas ni, kita simulakan bacaan doa lah. Sekejap muallim akan bacakan doa, kemudian kita akan teruskan kelas lah. Yang kedua saya nak adik-adik semua yang bersama-sama pada petang ni kan, bila kita sesi muallimah salasiah mengajar nanti, saya minta semua fokus, fokus. Jangan ada yang nak berchatting, nak tulis chat kat situ kan. Jangan sebab niat kita nak belajar, nak untuk ilmu kan. Jadi fokus kepada apa yang muallimah akan sebutkan nanti. Jangan main-main dekat ruangan komen tu lah. Jadi mudah-mudahan bila kita dah fokus, insya-Allah kita akan dapat banyaklah ilmu-ilmu yang akan disampaikan. Boleh faham Baik. Jadi yang ketiga, kita sama-samalah, kita sama doalah supaya mudah-mudahan dengan apa yang kita belajar pada hari ini dapat kita faham dan kita ingat nanti bila kita nak menghadapi UPKK nanti, mudah-mudahan, amin. Baik, insya-Allah kita akan baca doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahban nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Okey, siapa bersama dengan muallim pada hari ini ialah muallimah salasiah muallimah salasiah. Okey, muallimah salasiah binti Muhammad Saleh, bertugas di Sekolah Rendah Islam Integrasi Al-Hikmah Shah Alam, dan pengalaman mengajar dalam subjek UPKK, maklum rasa dah antara salah seorang guru yang pakar di dalam bidangnya. Dan insya-Allah pada hari ini, kelas yang akan dikongsikan pada hari ini ialah subjek ibadah. Tajuk
tayamum. Di akhir rancangan nanti, di akhir siaran nanti insya-Allah Muallim akan jemput dua orang murid yang terpilih, insya-Allah dua orang murid bersama-sama di dalam konti nanti bersiaran secara langsung bersama-sama dengan kami berdua lah insya-Allah di akhir nanti insya-Allah. Jadi nantikan dan tunggu. Jangan lari kita dengar sampai habis. Jadi tanpa buang masa Muallim serah kepada Muallimah Salasiah untuk meneruskan kelas pada petang ini. Tafadhal. Persilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi. Okay, petang ni antum bersama-sama dengan Muallimah untuk sama-sama kita berkongsi sedikit ilmu, okay, bersama dengan Muallimah mengenai ibadah iaitu tayamum untuk peperiksaan UPKK. Bukan sekadar peperiksaan tetapi kita juga boleh gunakan untuk kehidupan seharian kita ya. Ilmu ibadah ni memang kita akan gunakan dalam kehidupan kita seharian. Okey. Untuk tajuk hari ini, Muallimah akan terangkan mengenai tajuk yang pertama iaitu tayamum. Okey. Mari kita lihat sama-sama apa itu tayamum. Okey. Tayamum ialah menyapu muka dan kedua belah tangan hingga ke siku dengan menggunakan debu tanah yang bersih mengikut syarat dan juga rukun-rukun tertentu. Okey? Ini adalah erti maksud kepada tayamum. Okey? Antum boleh lihat dekat sini kata kunci bagi pengertian tayamum. Yang pertama, apa anggota yang terlibat dengan tayamum? Iaitu muka dan juga kedua belah tangan hingga ke siku. Okey, seterusnya kita lihat kita menggunakan apa? Okey, kita menggunakan debu tanah yang bersih. Macam mana kita nak lakukan? Mestilah mengikut syarat dan juga rukun yang tertentu. Ini adalah keseluruhan bagi maksud tayamum. Okey, jika dalam peperiksaan, jika ditanya apakah erti dan juga maksud tayamum, maka inilah jawapan yang antum perlu jawab untuk mendapatkan markah yang penuh. Okey. Okey, ini adalah pengertian tayamum. Okey, mesti semua tertanya-tanya kenapa, bila kita nak guna tayamum ni, untuk apa tayamum ni digunakan? Okey. Okey, tayamum ni seperti yang kita tahu selalunya akan dikaitkan apabila ketiadaan air. Okey. Ketiadaan air ataupun apabila anggota wuduk kita mengalami kesakitan ataupun tidak boleh menggunakan air, maka kita diharuskan menggunakan tayamum untuk kita solat dan sebagainya. Okey, kita tengok dalil yang mengharuskan kita bertayamum adalah dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6 bermaksud, dan jika kamu sakit tidak boleh menggunakan air atau dalam keadaan bermusafir atau salah seorang daripada kamu datang daripada tempat buang air atau kamu sentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapat air untuk berwuduk ataupun mandi, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah iaitu debu yang bersih, sapulah di muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah debu itu. Okey, ini dalil yang mengharuskan kita bertayamum. Ini sekadar pengetahuan antum. Okey. Maksudnya tayamum ni memang kita guna apabila kita ketiadaan air ataupun disebabkan ada halangan-halangan yang tertentu. Okey, kita lihat sama-sama apakah anggota tayamum. Okey, seperti yang dalam dalil tadi, anggota tayamum yang kita tahu adalah dua. Ada dua sahaja anggota tayamum. Okey, kita lihat. Yang pertama iaitu muka, keseluruhan muka. Antum boleh lihat gambar yang Muaimah sertakan sekali ni. Inilah okey, keseluruhan muka yang kita perlu gunakan nanti untuk bertayamum.
Seperti itu jugalah dengan apabila kita berwuduk. Daripada hujung rambut sehinggalah ke dagu, cuping telinga kanan dan juga kiri mesti kita ratakan keseluruhan muka ini. Okey? Okey, anggota yang kedua ialah kedua belah tangan hingga ke siku. Okey? Antum boleh lihat masing-masing diri antum, lihat tangan masing-masing, tengok. Okey, jadi keseluruhan untuk kedua belah tangan ni mestilah daripada hujung jari sehinggalah ke siku. Itu adalah keseluruhan bagi anggota tayamum. Jadi, Muhammad ulang lagi sekali, anggota tayamum kita hanya ada 2 sahaja. Okey, ada 2 sahaja iaitu muka dan juga tangan hingga ke siku. Okey, antum kena jawab kalau biasakan diri antum bila guru ataupun siapa-siapa tanya ataupun dalam peperiksaan jika tanya berikan anggota tayamum, antum kena biasakan yang pertama muka, yang kedua mesti menjawab kedua belah tangan hingga ke siku. Selalunya yang Muhammad dapat ataupun daripada siapa-siapa yang jawab ataupun anak murid Muhammad sendiri selalu jawab, dia akan jawab tangan sahaja. Okey, itu tidak mengikut skema jawapan yang betul lah. Sebab dia sepatutnya kita kena jawab tangan ni banyak. Okey, keseluruhan tangan. Jadi kita kena jawab kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Kalau kita jawab tangan saja dia terlampau umum. Jadi kita kena jawab mesti kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Okey, itu adalah anggota tayamum hanya ada 2 saja. Okey. Seterusnya kita pergi kepada rukun tayamum. Okey. Rukun tayamum ada 4. Okey. Kita lihat satu persatu. Yang pertama iaitu niat. Niat tayamum. Okey. Yang kedua menyapu muka. Okey, nombor tersilap pula Muhammad. Tersilap nombor ni. Okey, yang kedua menyapu muka. Yang ketiga menyapu kedua belah tangan hingga ke siku dan yang terakhir sekali ialah tertib. Okey, ada 4 rukun tayamum. Okey, nombor kat sini Muhammad tersilap ni. Okey. Jadi antum kena betulkan nanti rukun tayamum ada 4 sahaja iaitu niat, menyapu muka, menyapu kedua belah tangan hingga ke siku dan tertib. Okey. 4 sahaja rukun tayamum. Okey. Okey, kita pergi yang pertama iaitu niat tayamum. Antum boleh baca bersama-sama dengan muallimah. Okey. Lafaz niat tayamum ialah nawaitu tayamuma listibahati fardis salati lillahi ta'ala. Okey, maksudnya sahaja aku bertayamum kerana mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Okey, lafaz niat tayamum ni memang antum kena hafal dan kena ingat dia punya pengertian dan juga dia punya macam mana penulisan lafaz niat tayamum ni. Okey. Okey, sebab soalan boleh keluar dalam bentuk soalan subjektif. Contohnya dia boleh keluarkan tuliskan lafaz niat tayamum. Okey, maka antum kena tulis sepertilah ini baru mendapat jawapan ataupun dapat markah yang penuh. Okey. Okey, untuk ejaan lafaz maksud tak apa, kalau salah tak apa, tapi kalau untuk lafaz niat ni kalau boleh memang kena ikut, kena sama dia punya ejaan dia. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada syarat-syarat sah tayamum. Okey, yang pertama, ada halangan menggunakan air. Maksud dekat sini, contoh dia, jika suasana cuaca sejuk, okey, maka kita dibenarkan untuk menggunakan tayamum untuk solat. Okey, yang kedua, ketiadaan air. Ketiadaan air kat sini mestilah apabila kita dah berusaha untuk mencarinya. Okey, jangan kita tak cari, kita dah kata tak ada air. Itu tak boleh. Kita kena usaha mencari dulu, barulah kita boleh menggunakan tayamum. Okey, ataupun bekalan air yang ada dekat tempat kita terhad. Terhad masuk kat sini hanyalah cukup untuk bekalan kita dan juga untuk haiwan ternakan. Maka kat sini kita diharuskan untuk menggunakan tayamum. Okey, syarat yang seterusnya iaitu uzur yang tidak boleh menggunakan air. Contoh, tangan dia patah dan kena balut. Okey, bila balut tu
ataupun luka yang tak boleh terkena air. Sebab jika terkena air boleh menyebabkan penyembuhan dia lambat contohnya. Maka kita dibenarkan untuk menggunakan tayamum. Okey, yang seterusnya mestilah kita menggunakan debu tanah yang suci. Maksud kat sini, debu yang kita guna tu mestilah terhindar daripada sebarang najis. Okey, sebab kita nak guna untuk beribadah. Okey, dan syarat yang seterusnya mestilah yakin telah masuk waktu solat. Yang ni penting. Untuk tayamum, kita mesti lakukan apabila telah masuknya waktu solat. Berbeza dengan wuduk. Okey, wuduk kita boleh ambil sebelum masuknya waktu solat. Tetapi untuk tayamum, hanya kita boleh ambil dan sah bila masuknya waktu solat. Andai katalah kita nak ambil awal, nak standby awal-awal untuk tayamum, tak boleh. Okey, mesti kena tunggu juga masuknya waktu solat, barulah kita boleh mengambil tayamum. Okey. Okey, tayamum ni kita hanya boleh gunakan untuk satu solat fardu sahaja. Okey. Sama juga macam wuduk kita boleh guna untuk solat-solat yang seterusnya kan. Tapi untuk tayamum hanya satu waktu saja. Contoh waktu zuhur kita dah guna tayamum tu. Maka sampailah waktu asar, air tiada lagi, maka kita kena ambil tayamum semula. Tak boleh guna tayamum yang semasa zuhur tadi. Kalau guna juga maka tak sahlah solat kita. Okey. Kita pergi kepada perkara-perkara sunat bertayamum. Okey. Yang pertama, membaca doa selepas tayamum. Doa selepas tayamum sama juga doa selepas kita mengambil wuduk. Okey. Seterusnya, kita menyapu muka dari atas ke bawah. Okey, atas ke bawah ni maksudnya daripada dahi sehinggalah ke bawah dagu. Okey. Seterusnya, menyapu tangan melebihi had yang wajib. Tadi Muhammad dah bagi tahu pada awal tadi anggota tayamum apa yang kedua? Anggota tayamum yang kedua ialah menyapu kedua belah tangan hingga ke siku kan. Okey, jadi di sini perkara sunat dia melebihi daripada siku. Tak apa. Okey. Biar lebih, jangan kita kurang. Okey. Yang seterusnya, kita dahului dengan tangan kanan. Apa-apa pun kita mesti mendahului dengan sebelah kanan. Okey, seterusnya menipiskan debu. Okey, nanti Mak akan tunjukkan cara-cara macam mana kita nak lakukan tayamum. Jadi perkara sunat kat sini ialah menipiskan debu. Nanti kita lihat macam mana cara menipiskan debu tu. Okey, yang seterusnya menyapu muka melebihi had yang wajib. Okey, maksudnya dia lebih daripada yang tadi yang Mak letak garisan tadi, dia lebihkan. Okey, tak apa, tak ada masalah. Okey, itu sunat. Okey, yang seterusnya meregangkan jari. Maksudnya masa kita nak tepuk debu tu, kita regangkan jari, bukan kita dalam keadaan rapatkan jari. Okey, yang seterusnya menyelati anak jari. Maksudnya setiap jari tu mesti kenakan debu dia. Okey, yang seterusnya menghadap kiblat, dan yang terakhir kita mulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim ketika niat nanti. Okey. Okey, yang ni kita pergi kepada cara-cara bertayamum. Okey. Yang pertama, kita akan tekap. Okey, kat sini Muhammad menggunakan perkataan tekap. Boleh juga kalau antum nak lebih faham, boleh menggunakan kita tepuk kedua-dua tapak tangan kita tu di atas debu tanah yang kita dah sediakan tu. Kita tepuk kedua-dua tangan kita di atas debu. Okey, kemudian kita akan nipiskan. Nipis tu sebelum kita letak kat muka, kita buat macam kita lagakan antara tangan kanan dan juga tangan kiri. Kita ketuk sikit supaya debu yang kita nak letak dekat muka tu tak adalah terlalu tebal. Okey, kita nipiskan dan lepas kita letak dekat muka. Sambil tu kita baca bismillah dan kita terus niat, lafaz niat tayamum. Lepas tu kita sapulah keseluruhan muka kita daripada dahi sehinggalah ke dagu dan juga mesti daripada cuping telinga kanan dan ke kiri. Okey, seterusnya yang ketiga, kita tekap semula ataupun kita tepuk semula tapak tangan tadi dekat debu sekali lagi. Okey.
Okey, debu katalah antum dah tepuk dekat sebelah kanan. Okey, jangan tepuk untuk yang tangan sebelah kiri ni, untuk kita buat kat tangan nanti jangan tepuk di tempat yang sama. Kita kena guna bahagian yang lain pula. Okey, jangan guna tempat yang sama. Kita guna tempat yang lain. Okey, kita tepuk, kita tipiskan, lepas tu kita akan sapukan, mulakan dengan tangan sebelah kanan. Okey, cara dia antum kena buat, okey, tangan kiri, okey, tangan kiri yang antum dah tepuk tadi, dua-dua tangan kanan dan kiri dah tepuk, tangan kiri antum letakkan di bawah telapak tangan kanan, mulakan dengan belakang jari, antum tolak sehinggalah ke siku. Lepas tu tangan kiri tu, tangan kanan tak payah bergerak, tangan kiri ni antum pusingkan terus sehinggalah ke belakang ibu jari kanan. Okey, pastikan jangan kenakan pada debu tapak tangan kanan tadi. Okey? Pasti yang last kali mesti dekat belakang tapak tangan kanan. Okey, tangan kanan tadi yang tak kena tadi apa-apa, antum letakkan di tangan kiri, belakang jari tangan kiri, ujung jari tolak sampai ke siku, naik pusing ke atas sampai juga belakang ibu jari tangan kiri. Lepas tu antum kena buat macam ni. Macam orang kata, okey, regangkan, kita kena ratakan di celah-celah jari supaya tayamum kita tu sempurna dan lengkap. Okey, itu cara kita melakukan tayamum. Okey? Okey, Mak Emah harap antum boleh faham dengan apa yang Mak Emah terangkan mengenai cara-cara tayamum ni. Okey, itulah cara-cara step ataupun step untuk kita melakukan tayamum. Apa Mak ulang lagi sekali, kita letak tapak tangan kita dekat atas debu, kita tipiskan, kita sapu muka. Okey, kita tepuk lagi sekali di tempat yang berlainan untuk kita sapu dekat kedua-dua belah tangan kanan dan juga kiri kita, kemudian selesai. Itu cara bertayamum. Okey? Okey, kita pergi lihat apa perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Okey, untuk pengetahuan antum, perkara-perkara yang membatalkan tayamum sama jugalah perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Okey, apa juga perkara yang membatalkan wuduk, maka automatik dia akan menyebabkan tayamum kita terbatal juga. Sama juga perkara yang akan membatalkan tayamum. Okey, kita lihat satu persatu. Okey, yang pertama, keluar sesuatu daripada kubul dan dubur kita. Okey, keluar dia macam terkentut ke, terkencing ke, okey. Keluar sesuatu. Okey, yang kedua, mengetahui ada air. Okey, tiba-tiba kita nak solat dan angkat takbir. Contohnya, dah angkat takbir, tiba-tiba kita dengar titisan air keluar daripada paip. Maka automatik batalnya tayamum kita. Okey. Seterusnya, menyentuh kemaluan. Okey. Seterusnya, hilang akal. Okey. Lepas tu, murtad. Murtad kat sini ialah terkeluarnya daripada agama Islam. Itu maksud murtad. Dan yang terakhir, bersentuhan kulit di antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Okey, tak boleh. Okey, itu antara perkara yang membatalkan tayamum. Okey, kita pergi kepada hikmah tayamum. Apa kelebihan tayamum? Okey, hikmah ni samalah seerti dengan perkataan kelebihan, kebaikan. Okey, kita kena tahu apa, kenapa. Dalam Islam ni ada cara untuk kita menggunakan tayamum untuk kita melakukan solat. Okey. Yang pertama, menunjukkan kemudahan kepada orang yang uzur. Uzur kat sini maksudnya yang tadi yang Mama bagi tahu, contohnya sakit ataupun ketiadaan air. Okey. Okey, lepas tu pentingnya ibadah solat, nak menunjukkan yang solat itu harus dilakukan walau kita dalam keadaan apa sekalipun. Okey. Jadi Islam tu dah memudahkan umat dia cara-cara untuk kita beribadah. Jadi tak ada alasan untuk kita kata, oh tak boleh nak lakukan solat sebab air tak ada. Okey, tak ada. Tak ada alasan. Okey. Sebab jika tak ada air, kaedah tayamum ni lah yang kita akan gunakan. Okey, yang seterusnya menunjukkan Islam itu agama yang mudah dan mampu dilaksanakan. Itu yang dia katakan, Islam itu tidak membebankan umat dia. Okey. Apa keadaan kita sekalipun, Islam dah letak dah
garis panduan yang kita kena ikut. Terpulang kepada diri kita sama ada kita nak ikut ataupun tak. Okey, tapi kalau kita yakin dan kita percaya kita ni adalah hamba Allah, maka kita kena buatlah dengan apa yang Allah dah suruh, apa yang Islam dah perintahkan, apa yang Islam dah gariskan panduan kepada kita. Tak ada alasan. Okey. Okey, jadi itulah mengenai sedikit mengenai tajuk kita pada hari ini, iaitu tayamum. Okey. Selepas ni Mak akan masukkan kepada beberapa bentuk soalan sebenar UPKK yang untuk kita tengok macam mana cara nak jawab. Okey. Jadi Mak harap antum boleh faham, ataupun kalau ada apa-apa soalan tanya kat Mak Aimah boleh tanya. Nanti Mak Aimah jawab. InsyaAllah kalau boleh jawab Mak akan jawab. Okey. Okey. Ini contoh soalan. Okey. Okey, antum boleh jawab sama-sama dengan Mak Aimah. Okey, mengenai contoh soalan. Okey, ini okey. Sebelum Mak Aimah bagi kepada contoh soalan ni, Mak Aimah terangkan dulu. Okey, dalam UPKK, okey, subjek ulum syariah ni, ibadah ni termasuk dalam tajuk ulum syariah. Okey, iaitu ulum syariah ni terbahagi kepada dua, iaitu ibadah dan juga akidah. Okey, akidah 50 markah dan juga ibadah 50 markah. Okey, setiap soalan dia akan ada tiga bahagian yang utama, iaitu objektif, okey, subjektif dan juga subjektif yang bertulis panjang. Okey, contoh Mak bagi tahu. Okey, soalan yang ini nampak tak? Anda nampak tak soalan 31 hingga 40? Maksudnya soalan ni akan selepas soalan akidah. Okey, dia akan sambung selepas soalan akidah. Okey, untuk soalan objektif 10 markah. Lepas tu dia akan ada soalan untuk kita tandakan betul ataupun salah, right ataupun pangkah, 5 markah. Lepas tu soalan untuk mengisi tempat kosong 10 markah. Lepas tu suaikan, okey, suaikan ataupun padankan 5 markah. Dan juga soalan yang bahagian terakhir adalah soalan yang kita kena jawab full untuk penuh jawapan subjektif esei lah, kiranya esei lah adalah 20 markah. Okey, jadi nak kata UPKK ni tak ada masalah lah untuk antum tak boleh skor, tak boleh mendapatkan A, mustahil. Sebab UPKK ni cara dia olah soalan pun senang, antum boleh jawab. Nak tak nak, sama ada antum cuai ataupun antum jawab ikut suka hati antum je, maka memang takkan dapat A. Selalunya memang akan dapat A. Untuk UPKK 80 dah A. Okey, kita tengok soalan yang 31 ni. Dia tanya berapakah rukun tayamum. Okey. Kat sini antum boleh pilih sama ada 2, 4, 3 ataupun 5. Okey. Okey, yang 32 ni alat yang digunakan untuk bertayamum. Maaf, petakkan kat sini itu adalah kehendak soalan yang utama. Okey. Okey. Okey, rukun tayamum tadi kita cakap ada 4. Okey. Okey, kita pergi kepada alat yang digunakan untuk bertayamum, debu. Okey. Kita pergi kepada rukun tayamum. Okey, tengok soalan ni dia minta rukun tayamum yang keempat. Okey. Mestilah menyapu 2 tangan hingga ke siku. Itu jawapan dia. Okey, kalau untuk soalan objektif untuk UPKK dia mesti kita jawab dalam kertas soalan tu juga sebab dia suruh bulatkan jawapan. Okey, yang ni soalan jenis yang kedua, yang kata tadi 5 markah. Dia minta antum tandakan right pada pernyataan yang betul dan pangkah pada pernyataan yang salah. Okey, ni contoh. Sunat membaca basmalah ketika memulakan tayamum. Antum rasa betul atau salah? Ada tak tadi dalam perkara sunat? Okey. Mestilah ada. Okey, tandakan right. Okey, yang kedua. Yang 41 ni contoh yang lain pula. Menghadap kiblat adalah perkara sunat tayamum. Okey, ada tadi kan Mama sebut menghadap kiblat. Okey, jawapan dia betul. Itu cara dia sebenarnya. Nampak senang tapi senang juga hilang markah kalau kita tak baca soalan dengan secara yang betul. Okey, yang ni padankan atau suaikan soalan. Okey, kat sini soalan minta kita padankan pada
penyertaan alif kepada ba. Okey, tengok 51 lafaz niat tayamum. Okey, maka kita kena cari dekat bahagian ba ni, mana lafaz niat tayamum. Okey, antum boleh lihat kat sini. Ini okey, lafaz niat tayamum. Kalau antum pun ada masalah dengan jawi, antum boleh lihat kat sini apa kata kunci yang sama pada sini. Itu cara dia. Antum nak jawab. Okey, kita tengok sini. Ada perkataan yang sama iaitu tayamum kan. Okey. Kita cari dekat bahagian bawah ni mana yang ada sama dengan perkataan tayamum. Dah jumpa. Okey. Maka kita sesuaikan. Okey, itulah senang-senang je kita boleh dapat markah penuh 5 markah. Okey. Yang ini Mak buat untuk lafaz niat tayamum saja, untuk tayamum sajalah sebab kita belajar tajuk tayamum kan. Okey. Kalau niat mandi wajib, solat Jumaat, niat solat jenazah, lafaz niat puasa ni pun sama juga. Antum boleh cari dekat sini. Senang je soalan dia. Okey, antum boleh sesuaikan. Tetapi kena hati-hati bila senang ni selalunya murid ataupun calon akan buat kesalahan. Okey, yang ni contoh kepada soalan yang terakhir sekali. Dia ada 16 markah ni untuk bertulis macam ni dan 4 markah lagi dia akan berbentuk seperti ini, tetapi 4 markah tu dia suruh kita selalunya tuliskan lafaz niat. Okey. Macam mana kita nak tulis niat solat subuh contohnya, lafaz niat solat zuhur, lafaz niat jamak, lafaz niat puasa contohnya. Yang tu kita kena tulis. Itu yang Mama kata tadi, lafaz niat tayamum tu kita kena hafal. Dan kita kena tahu, kena biasakan tulis. Okey. Okey, ini dia minta kita suruh tulis, kita tulis anggota tayamum. Ada 2, 4 markah kat sini. Okey, antum kena jawab yang pertama muka. Yang kedua mesti jawab, tadi Mak Mana beritahu, mesti jawab kedua belah tangan hingga ke siku. Dikhawatiri jika kita jawab sahaja tangan saja, kalau kita jawab tangan saja, takut nanti pemeriksa bagi markah 1 je. Setiap jawapan ni dia akan bagi 2 markah. Okey? Okey, tapi jika kalau untuk yang kedua ni, jawapan kedua ni, kalau antum jawab tangan sahaja terlampau umum, takut dia akan dapat 1 je markah. Dah kurang 1 markah kat sini. Jadi kena jawablah kedua belah tangan hingga ke siku. Itu jawapan yang betul. Okey? Okey. Ini adalah sebahagian bentuk soalan yang memang ambil daripada soalan-soalan yang sebelum ni. Okey, antum boleh cari dekat kedai banyak soalan-soalan. Okey, cara dia antum praktis jawab soalan pun antum dah boleh skor A dah dalam subjek ibadah ni, dalam subjek ulum syariah ni. Biasakan buat soalan, banyakkan latih to be, insya-Allah antum boleh jawab. Okey, itu sahaja perkongsian Muallimah untuk tajuk tayamum pada hari ini. Okey, jika antum ada apa-apa soalan, antum boleh tanyakan pada Muallimah, insya-Allah Muallimah boleh jawab. Muallim Fairul. Sekejap kita buka kepada soalan. Okey, adik-adik semua boleh, kalau ada persoalan nak ditanya, boleh tulis soalan. Okey, soalan pertama, Muallimah Salasiah. Kejap. Kita tengok soalan. Soalan pertama. Adakah dalil tayamum masuk dalam peperiksaan, Muallimah Salasiah? Okey. Okey. Kalau antum nampak tadi dalil tayamum panjang kan? Okey, selalunya kalau dalil yang panjang ni memang takkan masuklah dalam peperiksaan. Okey, itu tip dia. Kalau panjang selalunya tak akan masuk. Tetapi soalan dalam objektif dia mungkin boleh tanya, okey, dalil yang mengharuskan tayamum terdapat di dalam surah apa contohnya. Okey, kita kena jawab lah. Surah pilihan apa, dia bagi surah pilihan dan kita kena tahulah dalam surah apa. Tetapi untuk masuk ke dalam soalan esei ataupun soalan belakang sekali subjektif, tak ada. Antum jangan risau. Setakat yang Mama ajar kali ni, untuk dah hampir 10 tahun ni, tak ada lagi lah soalan berbentuk dalil untuk
tayamum ni, tak ada lagi. Sebenarnya dia banyak tanya untuk anggota, lafaz niat dan juga rukun. Itu soalan famous. Okey. Ini soalan di luar ni. Kalau macam mana nak cek debu bersih atau tidak, Maklimah? Okey, macam mana nak cek debu bersih ataupun tidak. Okey. Yang mudah lah, katalah kita dah patah tangan ataupun kepala kita berbalut ke, muka kita mata cedera ke, tak boleh. Okey, untuk yang mudah, sekarang ni ada jual debu. Debu tayamum ada jual kat kedai. Okey, boleh cari. Okey, kata kalau tempat yang kita pergi tempat yang darurat lah contohnya, ataupun tempat kita tu memang tak ada air. Okey, cara kita nak kenal pasti, okey. Mak percaya Antun dah belajar masa tahun 1 ataupun tahun 2 tak silap Mak Emah. Okey, cara-cara kita nak bersihkan ataupun kita nak mengetahui cara-cara kita nak mengenal pasti mencucikan najis kan. Okey, kita kena pastilah. Kita kena tengoklah daripada warna debu tu, bau dia. Kalau lah debu yang kita nak guna tu, tanah yang kita nak guna tu, kalau kita sebelum kita guna kita rasa macam bau, confirm lah ada najis. Ataupun warna dia, pelik sangat. Maka kat situlah kita dah tahu dah itu ada najis. Maka kita carilah debu yang lain. Harap dapat menjawab. Okey, kita boleh lihat daripada debu, daripada warna dan juga dia punya bau dia. Okey, Maklimah. Soalan seterusnya. Banyak soalan ni kat ruangan chat ni. Okey, soalan yang ketiga. Saya tengok. Pasir boleh jadi debu ke? Boleh. Apa benda juga yang di muka bumi ni, okey. Di muka bumi ni, okey. Dia sebenarnya, okey, untuk kita gunakan tayamum ni mesti yang daripada bumi. Okey, apa juga yang berbentuk debu boleh je guna. Pasir ada juga debu kan. Maka bolehlah guna, tapi kena carilah pasir yang bersih. Jangan kita cari pasir. Pasir ni selalunya menjadi tumpuan kepada binatang-binatang kan. Jadi kita kena carilah debu yang bersih. Dia punya apa dia? Ada yang kata guna bedak, Maklimah. Bedak tak boleh lah. Okey. Tapi kalau yang kita beli kat kedai tu, dia macam bentuk bedak jugalah. Dia punya debu tu macam bentuk bedak lah. Okey. Tapi kita kena pastikan lah. Yang itu yang boleh digunakan untuk tayamum. Bukan bedak yang wangi yang kita guna. Yang itu mungkin yang I tanya ni sebab ada juga guru-guru dekat sekolah. Okey. Macam Mak Emah sendiri pun kalau buat praktikal dekat anak-anak murid Mak Emah pun, Mak Emah akan gunakan bedak. Okey, itu senang. Okey, cara untuk kita lebih nampak untuk debu tu. Okey. Soalan seterusnya, Maklimah, kita buka sikit lagi Ustaz, kalau air kotor dan kita tak ada debu, macam mana nak ambil wuduk? Kalau air kotor, maksudnya kat sini semua, maksudnya air yang asas tu ke kotor ataupun air yang kita ni, kita kena tahu juga. Okay, air dah tercemar tu, kemudian tak ada debu. Lepas tu macam mana nak ambil wuduk? Okey, cara yang orang kata paling Mak Emah pernah alami, okey. Katalah dekat tempat kita tu ada dinding, contoh ada dinding. Okey, dinding semestinya ada debu. Okey, tapi kita ambil lah atas sedikit, kita rasa kalau ada debu, kita guna dekat dinding tu. Debu yang terdapat dekat dinding kita boleh guna, ataupun kita cari batu. Okey, asalkan debu. Harap menjawab lah. Tapi kena pastikan juga air yang keluar tu, yang kotor tu, adakah kawasan situ saja. Tapi kalau kita tak cari lagi, tak boleh lah. Kita kena cari dulu, kena pastikan air memang betul-betul tak ada. Maksudnya semua tempat tu kotor. Tempat kita tu kotor, baru kita boleh guna tayamum. Tapi selagi kita boleh cari, contohnya kita pergi kat tempat, contohlah kita pergi ke rumah jiran, contoh air dia bersih, kita kena guna air dia lah. Tak bolehlah kita bagi alasan untuk kita menggunakan tayamum. Sebab tadi Mak Mara beritahu syarat tayamum ni mesti kita air tak ada ataupun ada halangan tertentu dan kita dah usaha cari. Yang pasti kita kena usaha dulu cari air tersebut, baru boleh guna tayamum. Tayamum ni Mama ulang lagi sekali antum tak boleh guna sewenang-wenangnya mesti ada sebab yang dibolehkan.
Okey. Ada juga yang bertanya, Muklimah, kalau debu dekat pantai ni boleh guna ke? Untuk Debu tayamum, kat pantai. pasir Okey. pantai. Kenapa kat pantai nak guna debu? Dah betul-betul dekat pantai mesti ada air kan? Air laut termasuk dalam air yang bersih dan menyucikan kan? Air laut ni adalah termasuk dalam 7 ataupun air yang air mutlak kan? Jadi kita boleh guna air laut, kenapa nak guna pasir? Okey, sebab tu Mama kata tayamum ni kita tak boleh guna sewenang-wenangnya. Takut air, itu bukan alasan yang munasabah. Okey? Kita kena mesti kita tayamum ni kita guna mesti ada sebab yang Mama nyatakan tadi. Mesti ada sebab. Dah kat guna dekat pasir, depan kita ada laut. Kenapa nak guna tayamum? Pasir kat situ mesti kita kena guna air. Okey, Muklimah. Saya rasa kita ambil soalan terakhir. Ada adik ni bertanya, kalau tak boleh tayamum nak buat macam mana, Muklimah? Tak boleh tayamum tu disebabkan apa? Boleh Mama tahu? Sebab anggota tayamum kita ada 2 saja. Muka dan juga kedua belah tangan saja. Sebab apa yang tak boleh tayamum tu? Kena tahu. Sebab apa kita tak boleh tayamum? Itu kena tahu, sebab anggota tayamum kita ada 2 je. Sebab Mama kata dah, tayamum ni kita gunakan apabila tak ada air ataupun kita ada halangan ataupun kesakitan saja. Tapi kalau maksudnya dia tak nak guna tayamum, maksudnya kalau air ada, kena guna air lah. Okey, satu lagi Muklimah, ni berkaitan dengan periksa. Kalau salah ejaan ditolak markah tak? Okey, lupa pula Muklimah bagi tahu tadi. Okey, untuk pengetahuan antum semua, untuk dalam peperiksaan bagi subjek selain daripada jawi, untuk UPKK ni ataupun PSRA, selain daripada subjek jawi, tak ada masalah kalau antum punya ejaan tulisan jawi antum tu ada salah. Contohnya nak eja batu tertinggal alif. Selagi pemeriksa ataupun guru-guru boleh membaca antum punya jawapan, maka dia dikira jawapan yang betul. Kiranya tak ada penolakan markah kat situ kecuali bagi subjek jawi. Jawi kalau antum tak ikut dia punya kaedah penulisan jawi, salah penulisan, salah, tolak markah. Dia akan terus salah markah. Tapi kalau untuk subjek lain tak ada masalah, asalkan pemeriksa tu masih lagi mampu untuk menjawab. Tapi kalau memang betul-betul jawapan, contoh dia minta anggota tayamum, jawapan sepatutnya muka, antum letak yang pertama pun huruf ta saja, tak boleh, pemeriksa pun tak jawab, ta, apa dia ni? Maka itu masalah. Tapi kalau kata antum tulis selagi pemeriksa boleh jawab, pemeriksa boleh baca, tak ada masalah. Kiranya betul. Tapi pastikanlah orang kata dalam subjek selain daripada tulisan jawi. Kalau jawi memang dia akan tolak markah. Tapi kalau untuk subjek lain, selagi pemeriksa boleh baca, tak ada masalah. Dia tak ada penolakan markah. Okey, Muklimah. Saya rasa soalan akhir sekali, kita tengok berkaitan dengan periksa lah. Saya nampak tadi ada satu soalan. Boleh tulis dalam rumi tak kalau tak tahu jawi dalam periksa nanti? Okey. Subjek pun kita belajar dalam jawi kan. Nak tak nak memang kita kena tulis dalam jawi. Tak boleh tulis dalam rumi. Sebab kita belajar pun dalam jawi. Macam mana tak boleh pun kita kena usaha untuk tulis. Kalau antum sebenarnya untuk UPKK ni dia ada kaedah yang antum macam mana antum nak skor supaya lulus pun. Mustahil kalau seteruk macam mana pun antum tak boleh menulis jawi. Sebab UPKK ni dia bukan full kepada penulisan jawi, tak ada lah antum kena tulis semuanya dalam bentuk jawi, cuma soalan yang belakang sekali tu je. Tak ada masalah. Jadi antum tak boleh menulis menggunakan rumi, nanti dapat kosong markah. So antum kena tulis dalam jawi juga. Cari kata kunci dia, antum kena cari kata kunci dia. Soalan tu nak apa, antum kena cari. Sebab UPKK ni soalan dia senang. Dan Mama boleh cuba beritahu tadi, senang untuk kita skor dan juga susah kalau kita tak baca kehendak soalan tu betul. Antum boleh dapat markah yang tak dapat A lah. Boleh kata antum tak boleh dapat A kalau antum jawab sambil lewat, tak baca soalan tu betul. Tapi tulisan mesti jawab dalam jawi.
Okey, Mak Limah. Saya rasa kita dah boleh masuk ke ni. Kita nak naikkan berapa? 2 orang insyaAllah, Mak Limah. 2 orang ke konti untuk bersama kita dengan live lah. Jadi saya jemput adik-adik semua, saya akan bagi link di ruangan chat. Dan 2 orang terpilih pada petang ni akan bersama-sama dengan Mak Limah Salasiah dan juga saya berada dalam konti untuk kita buat sikit praktikal Mak Limah. Boleh. Sekejap. Saya bagi link. Saya tengok siapa yang terpilih. Kita akan masuk ke dalam konti bersama dengan kami. Okay, boleh klik link. Kita tengok 2 orang yang terawal je. InsyaAllah. Pakai pakaian yang beradab sikit sebelum kita masuk ke konti sama-sama. Nanti Mak Limah Salasiah akan menanyakan soalan. Baik, kita tengok siapa yang bertuah pada petang ni. Okey, kita ada adik. Kejap. Kita ada adik Nordamia Ramani. Apa khabar adik? Dari sekolah mana? Suara tak jelas sangat. Suara tak clear. Sekejap dia Suara tak berapa clear. Cuba betulkan mic. Terkeluar dah. Keluar tak apa. Kita ambil yang lain. Ustaz ni ambil Iman lah. Okay, ada Imanina. Adik Imanina? Ya. Boleh buka ni video. Ya. Phone nampak okey ke? Okey, tak ada. Tak ada, kita ada. Tengah bersiap kot. Tengah bersiap tu. Okay, tak apa. Kita ambil yang lain dulu. Okey, adik Arfa. Okey, adik Arfa dah bersedia nampaknya. Adik Arfa daripada mana adik? Saina boleh? Boleh. Adik Arfa slowkan mic sikit. Saya dari Siti Anaja Bukit Katil Melaka. Okey, boleh bersama. Melaka. Orang Melaka. Boleh bersama dengan Mak Limah Salasiah. Sila Mak Limah Salasiah. Okey, adik Arfa Danish. Assalamualaikum. Assalamualaikum adik Arfa. Waalaikumsalam Mak Limah. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Okey. Khabar al-khair. Okey, sabar Nur. Okey, Mama nak tanya dekat Arfa. Okey, Mama nak tanya kat Arfa. Okey, boleh tak tunjukkan dekat Mak Limah cara untuk kita bertayamum untuk anggota muka. Mama nak tengok macam mana adik Arfa buat cara untuk kita tayamum bahagian muka. Mama nak tengok. Boleh tunjukkan kat Mak Limah? Okey, silakan. Tadi saya tanya soalan tu. Oh, nak tanya soalan? Saya tak ingat. Oh, soalan apa tu? Tak ingat? Tadi saya tanya soalan tu tapi Ustaz Mak Limah tak nampak. Oh, ya ke? Sekarang ingat tak? Arfa ingat tak apa soalan dia? Kat muka. Oh, okey. Arfa nak tanya dekat Mak Limah cara untuk sapu debu dekat muka. Okey, lepas tu Arfa pula kena Mak Limah minta tunjuk pula. Aduh. Okey, cara dia, okey debu dah kita sediakan dekat depan kita, betul? Okey, kita dah sediakan. Okey, dua tapak tangan tadi kita tekapkan ataupun kita letak dekat debu tadi. Okey, kita letak kat debu. Kita tipiskan. Tipis tu maksudnya tengok yang Mama buat ni, kita lagakan tangan kanan dan kiri. Kita tipiskan sedikit debu tu dan kita letak dekat muka. Mulakan dengan bahagian atas. Okey.
Sambil tu kita niat, nafas niat tayamum dan kita kena sapu daripada atas hingga ke bawah sehinggalah dekat cuping telinga kiri dan kanan tu mesti kena. Maksudnya keseluruhan muka kita ni mesti kena. Okey, jangan kita sapu depan saja, tak boleh. Mesti daripada atas ke bawah dan juga mesti kita kena ratakan dekat bahagian mata, dekat hidung, kita kena pastikan semua. Seluruh muka kita ni kena. Okey, daripada okey, hilang dah. Antara okey, kalau nak cuba untuk bedak boleh Mama nampak. Cuba buat, Mama nak tengok. Boleh tunjuk. Supaya lebih nampak lagi. Okey, Arfa buat sendiri. Okey. Okey, pastikan itu sebab kita bertudung. Kalau kita tak bertudung tu kita boleh. Pastikan dekat tepi telinga kanan dan kiri tu pastikan masih kawasan muka ni kita kena. Mesti kena. Okey? Dekat bahagian mata tu mesti kita kena. Kita kena pastikan seluruh muka kita kena. Okey, tayamum ni lupa Mama tahu. Sekali je. Kita buat sekali tapi menyeluruh. Okey? Tak macam wuduk. Wuduk kita kena buat 3 kali kan. Disunatkan 3 kali tapi tayamum kita buat sekali tapi menyeluruh. Dah comel dah. Boleh tahu pakai bedak dah. Okey, macam tu je. Senang ke susah? Arfa? Terima kasih Maklimah. Sama-sama. Senang ke susah? Senang. Okey, senang. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, kita terus naikkan seorang lagi wakil apa? Banin, lelaki. Kita naikkan seorang ya. Baik. Okey, kita ada bersama kita adik. Siapa nama? Boleh buka mic. Muhammad Faris. Muhammad Firdaus. Dari sekolah mana? Dari sekolah Muhammad mana? Faris. Dari sekolah mana? Dari Sekolah Kafah Integrasi Kota Warisan. Di negeri mana ni? Kota Warisan? Negeri Selangor. Selangor. Okey, boleh bersama dengan Muhammad Salasiah. Sila Muhammad Salasiah. Okey, Assalamualaikum adik Faris. Salam. Okey. Tadi Muhammad dah minta adik Arfa untuk buat cara tayamum untuk muka. Okey, sekarang Muhammad nak lihat pula adik Faris berdasarkan apa yang Muhammad terang tadi untuk bahagian tangan pula. Okey, Muhammad nak lihat macam mana cara adik Faris mengambil tayamum menggunakan bahagian tangan. Okey, siapa bahagian tangan? Anggota tangan. Tak jelas. Dengar tak? Dengar. Dia suara dia jadi berganda. Oh, berganda. Sebab buka apa? Buka ni ke? Dua telefon ke? Tak apa. Okey, macam ni. Maiman ulang lagi sekali. Okey. Maimana Faris. Dengar tak? Dengar. Okey. Maimana Faris tunjukkan pada Maklimah cara melakukan tayamum bahagian anggota tangan. Okey. Macam ni. Sini. Lepas tu ambil tangan kanan dulu. Okey. Lepas tu tak balik. Lepas tu buat tangan tunjuk. kiri. Tunjukkan Maklimah. Muhammad nak nampak. Tunjuk. Ambil bedak tangan kiri dulu. Lepas tu buat tangan kanan. Tunjuk satu persatu. Cuba tunjuk slow-slow. Muhammad nak tengok cara tu. Okey. Cuba Faris tengok. Belum lagi kita guna tangan untuk sapu bahagian kiri tapi Faris dah terkena tapak tangan bahagian kanan kan? Tadi Muhammad dah beritahu. Okey, tangan kiri. Okey, kita letak di hujung tangan kanan, di belakang jari tangan kanan. Okey, kita letak di hujung jari. Okey, kita tolak tangan kiri yang akan bergerak. Kita tolak daripada atas hingga ke siku.
Okey, tangan kanan tak payah bergerak pun. Okey, kita akan pusingkan tangan kiri. Tangan kiri kita akan pusing sampai ke siku, kita naik sehingga belakang jari tangan kanan. Jangan kena tapak tangan kanan tu. Belakang tapak belakang ibu jari kanan. Okey. Lepas tu kita akan guna tangan sebelah kanan, letak di hujung jari sebelah kiri. Okey, kita tolak sampai ke siku. Ya, sini. Okey, kita pusing tangan kanan yang pusing Okey, tolak ke atas, sapu sampai dekat belakang ibu jari kiri. Lepas tu kita akan masuk di celah-celah jari. Okey, kita ratakan, pasti kena. Okey, itu selesai. Itu cara kita guna untuk anggota kedua-dua belah tangan. Okey? Pastikan kita kena letak betul-betul. Jangan kena lagi tapak yang tangan sebelah kanan tadi. Tadi Faris buat terkena kan. Nanti debu yang ni tak boleh guna dah untuk tangan sebelah kiri. Okey, boleh Faris? Boleh, terima kasih Ustazah. Okey, sama-sama. Terima kasih kepada Adik Faris tadi. Tahniah. Berjaya membuat praktikal. Sedikit praktikal berkaitan dengan tayamum. Jadi saya rasa kita punya kelas maklum rasa kelas kita dah selesai untuk petang ni. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk next sesi. Sebelum kita nak selesai kelas kita, sesi pada petang ni, Muallim nak bagi satu link kepada kamu semua. Sekejap. Muallim nak kamu semua isi link sijil ni. Muallim akan sediakan bagi link sijil ni dan Muallim nak kamu semua isi nama kamu semua, pergi tu sekolah mana dalam link tersebut Sekejap Ustaz, Muallim nak bagi link tu sekejap Okey. Pastikan link ni pertamanya Muallim nak link ni jangan sebarkan ke luar, hanya kamu saja isi. Hanya yang mengikuti kelas pada petang ni saja yang isi link sini jangan bagi kepada kawan-kawan pula kan, tak payah. Sekejap. Muallim bagi. Okey, Muallim dah pastekan dekat ruangan chat. Muallim bagi masa dalam 10 minit dalam 10 minit minta semua isi link tersebut untuk kamu semua dapat sijil. Sijil ni diberikan oleh IDDID Malaysia yang mana sijil ni sangat bernilai yang kamu semua boleh gunakan untuk sebagai kenangan kamu semualah, insya-Allah. Jadi simpan sijil tu elok-elok. Jadi setiap kali kelas lepas ini insya-Allah akan diberikan sijil kepada kamu semua atas komitmen, atas kesungguhan, atas luangan masa kamu semua berkorban dalam masa lebih kurang 40 minit ni kan. Jadi siapa-siapa yang di kalangan kamu semua yang betul-betul fokus tadi, yang tak hirau langsung bahagian chat tadi, Muallim ucapkan tahniah. Dan insyaAllah kita akan jumpa next class. Ustaz akan bagi sikit lagi masa sebelum Muallim tutupkan sesi pada petang ni. Muallim bagi masa 5 minit lagi untuk isikan link tersebut, link sijil. Dekat sini pun Muallim letakkan juga. Di ruangan komen pun Muallim dah letakkan. Boleh isi. Sekali lagi Muallim letak sekali lagi. Hanya yang ikuti kelas saja ingat pesanan Muallim, jangan sebarkan keluar. Boleh sambil-sambil isi. Selepas ni boleh war-warkan lagi kepada kawan-kawan kamu semua kan untuk kelas kita, kelas tuition percuma UPKK ni. Dan Muallim rasa ramai lagi yang memerlukan kan kelas tuition ni kan.
Jadi kita manfaatkan ruang yang ada, terutamanya kita masih belum lagi dibenarkan untuk ke sekolah. Jadi kita gunakan peluang yang ada di atas talian ni, kita dengar, insya-Allah kita dengar dan kita cuba manfaatkan ilmu yang diberikan. Jadi sikit lagi Maklim bagi masa sebelum Maklim selesaikan kelas kita pada petang ni. Terima kasih kepada Maklimah Salasiah Maklimah Salasiah kerana sudi meluangkan masa pada petang ni. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan memberikan manfaatlah kepada semua. Mudah-mudahan, amin. Jadi Mak rasa setakat ini dulu kita punya kelas kita petang ni. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk next. Setakat ini kelas kita akan berlangsung untuk kelas Maklimah Salasiah akan berlangsung setiap hari Jumaat. Jadi bagi sesiapa yang nak berjumpa dengan Maklimah Salasiah lagi, boleh berjumpa minggu depan insya-Allah pada waktu dan hari yang sama insya-Allah. Tapi mungkin kita akan mula, mungkin akan datang dalam 2.30 kot 2.30 kita mula bagi masa untuk kita solat Jumaat dulu. Solat Jumaat pula solat Zuhur kan. Jadi dah selesai solat semua baru kita akan mula kelas insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi cukup sekadar itu dulu. Maklim rasa kita dah habis hingga hujung. Kita akan sudahi dengan membaca tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Terima kasih kepada semua. Syukran. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.